Baik, menjelang penamaan calon PRU Dun Sarawak Isnin ini, polis beri amaran tegas orang ramai diminta patuh SOP. Itu tumpuan dari Bumi Kenyalang hari ini. Kita terus sahaja ke Kuching bersama Vanessa Mering untuk perinciannya. Silakan Vanessa. Baik, terima kasih Tun Julia. Salam sejahtera dan salam hormat. Namun sebelum itu, kita ke berita yang baru kami terima. Gabungan Parti Sarawak GPS meletakkan 24 calon muka baharu pada pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12. Pengerusi GPS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata, ini termasuk mereka yang berumur antara 30 hingga 40-an dan seorang calon wanita yang bakal bertanding di Dun Lingga. Perkara tersebut diumumkan oleh beliau pada sidang media yang diadakan selepas sesi taklimat tertutup dan majlis penyerahan watikah kepada 82 calon GPS di Ibu Pejabat Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu di Kuching sebentar tadi. Kita ke perkembangan seterusnya. Polis Diraja Malaysia PDRM Sarawak tidak akan berkompromi serta akan mengambil tindakan tegas terhadap sesiapa sahaja yang cuba mengganggu gugat ketenteraman awam semasa hari penamaan calon pada Isnin depan serta sepanjang tempoh berkempen pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri PRU Dun Sarawak ke-12. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Aidi Ismail menerusi kenyataan media menasihati bakal calon serta parti yang akan bertanding pada pilihan raya kali ini untuk sentiasa mematuhi undang-undang dan prosedur operasi standard SOP yang dikuatkuasakan. Jelas Datuk Aidi, ini penting bagi memastikan proses penamaan calon dan juga proses pilihan raya dalam tempoh berkempen berjalan dengan lancar serta selamat tanpa sebarang insiden yang tidak diingini berlaku. Beliau turut menyeru masyarakat umum untuk menyalurkan maklumat tentang sebarang pelanggaran undang-undang dan SOP oleh mana-mana pihak ke bilik gerakan khas polis. Dalam pada itu, beliau memaklumkan seramai 5,522 orang pegawai dan anggota polis Sarawak akan bertugas sempena hari penamaan calon serta sepanjang tempoh berkempen pada pilihan raya kali ini. Datuk Aidi turut memaklumkan sepanjang tempoh tersebut juga Jabatan Siasatan Jenayah mewujudkan sebanyak 47 pasukan opcantas di setiap daerah. Pasukan PDRM yang turut berada dalam kesiapsiagaan ialah Tim Ketenteraman Awam termasuk Public Order and Riot Unit dan Pasukan Pemantauan Udara. Beliau turut memberitahu antara akta yang diguna pakai dalam memastikan keselamatan dan ketenteraman awam terjamin adalah Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954, Akta 342 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 serta Akta Komunikasi Multimedia 1988. Bagi memudahkan proses penamaan calon bagi Dewan Undangan Negeri Batu Danau, pelbagai gerak kerja disusun atur bagi memastikan ia dapat dilaksana dengan lancar. Menurut Pegawai Pengurus Pilihan Raya Batu Danau, Patrick Linggi Taboh, perkara tersebut dibuat bagi memudahkan setiap perkara dilakukan pada hari berkenaan. Jelas Patrick Linggi, Dun Batu Danau menyasarkan 9,435 pengundi dan sebanyak 28 pusat mengundi akan dibuka melibatkan Dewan Kampung, Rumah Panjang dan Sekolah serta 31 saluran mengundi. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri sesi taklimat penyelarasan penamaan calon bagi Dun Batu Danau di Limbang. Beliau menambah pelbagai agensi akan terlibat sepanjang tempoh berkenaan. Pembinaan saluran pipe submarine mild steel cement lining MSCL sepanjang 400 meter di Sungai Semariang Kuching bermula hari ini dan dijangka siap dalam tempoh 3 minggu. Menteri Muda Utiliti Bekalan Air Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi memberitahu kerja-kerja pembinaan pipe submarine merupakan skop utama bagi projek Bekalan Air Semariang Fasa 1 bahagian Kuching melibatkan pemasangan pipe besi kembar bersalut konkrit berdiameter 900 mm.
Jelas Datuk Dr. Abdul Rahman ia merupakan antara paip dasar sungai yang terakhir di negeri ini kerana kerajaan negeri telah menetapkan justifikasi pembinaan jambatan akan dimasukkan ke komponen utiliti termasuk komponen bekalan air, elektrik dan internet. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita selepas majlis pelancaran paip tersebut di Kuching. Datuk Dr. Abdul Rahman menambah secara keseluruhan objektif projek bekalan air Semariang Fasa 1 dan Fasa 2 adalah untuk menjamin reliability bekalan air terawat dan memenuhi permintaan air sehingga tahun 2050 untuk Bandar Semariang dan kawasan sekitar. Ujarnya projek Fasa 1 bekalan air tersebut menelan kos RM85 juta dan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan negeri. Ia merupakan inisiatif kerajaan untuk menampung permintaan bekalan air yang meningkat di kawasan Semariang dan sekitarnya sehingga tahun 2030 dan dijangka siap pada suku pertama tahun depan. Bandaraya Miri kelazimannya menjadi hub bagi mengetengahkan kebudayaan komuniti berbilang kaum sehingga menjadikannya terkenal dengan keunikan kepelbagaian budaya. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting berkata pada zaman kegemilangannya Miri adalah sebuah bandar muzik yang terkenal di peringkat antarabangsa sebagai tuan rumah bagi penganjuran banyak festival muzik seperti Festival Muzik ASEAN, Pesta Jazz Borneo, Festival Muzik Country Miri dan Oktoberfest. Bagaimanapun katanya penularan wabak COVID-19 yang dialami hampir 2 tahun kebelakangan ini telah menghalang festival tersebut dianjurkan secara terbuka. Justru adalah wajar untuk menambah satu lagi acara bagi menonjolkan Miri sebagai sebuah bandaraya ikonik untuk mempamerkan karya seni artis tempatan. Beliau berkata demikian pada pelancaran pameran seni dan arca kuda laut, pertandingan dan forum 2021 di Miri. Teks ucapan beliau dibacakan oleh pengerusi jawatan kuasa pelancongan Majlis Bandaraya Miri, Kaunselor Wazida Ahmad. Tambahnya dengan menjalin kerjasama dengan pihak yang berkaitan, beberapa lokasi yang berpotensi untuk mempamerkan karya seni itu seperti Coco Cabana, Maritime Square atau Marina Park yang boleh diperkenalkan kepada penggemar dan peminat seni. Pada majlis tersebut turut diadakan upacara menandatangani memorandum persefahaman antara My Living Arts, Persatuan Pelukis dan Seni Visual Miri, Persatuan Penggiat Seni Muzik Miri dan Miri Photography Society dengan Coco Cabana. Pameran seni dan arca kuda laut serta pertandingan dan forum 2021 merupakan acara hibrid kerana ia mempunyai elemen fizikal dan juga secara maya yang pertama seumpamanya di Miri. Baik, dengan itu sekian perkembangan berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Tun Julia di Angkasa Puri.